Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk Asas Falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Terlebih dahulu, ingin saya perkenalkan ahli kumpulan saya yang pertama, Nabila binti Muhammad Bandung, iaitu saya. Yang kedua, Mawadah binti Ahmad Rosdi. Yang ketiga, Muhammad Syafiq bin Muhammad Bandung. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah meletakkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individual secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara adalah refleksi kepada aspirasi negara itu sendiri. Justru, perubahan sistem pendidikan negara mestilah bermula dengan merenung kembali kepada pertamanya wawasan 2020 dan kedua, falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, dalam topik ini kami membentangkan 7 perkara. Yang pertama, ringkasan kandungan. Yang kedua, latar belakang pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, cabang falsafah. Keempat, mazhab falsafah. Kelima, aliran falsafah pendidikan. Keenam, perbandingan antara falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan tradisional dan juga falsafah pendidikan barat. Dan yang terakhir, falsafah pendidikan kebangsaan sebagai falsafah dialektik. Seterusnya, latar belakang pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, pada tahun 1956, Penyata Razak syorkan pembentukan dasar dan sistem pendidikan kebangsaan. Seterusnya, pada tahun 1960, Laporan Rahman Talib telah mengukuhkan hala tuju pendidikan kebangsaan. Pada tahun 1970, matlamat pendidikan telah pun ditetapkan melalui rukun negara, dasar pelajaran kebangsaan dan juga dasar ekonomi baru. Pada tahun 1974, Persidangan Negara-Negara Islam di Mekah syorkan matlamat dan hala tuju pendidikan negara Islam. Seterusnya, laporan Jawatankuasa Kabinet cetuskan idea penggubalan satu falsafah pendidikan yang didokumentkan sebagai emansipasi hala tuju pendidikan negara pada tahun 1979. Seterusnya, pada tahun 1982, kokurikulum kebangsaan baru telah diperkenalkan, iaitu KBSR, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Seterusnya, pada tahun 1988, falsafah pendidikan negara iaitu FPN didokumentkan dan diwartakan oleh KPM itu sendiri. Pada tahun 1989, kurikulum kebangsaan peringkat sekolah menengah dilaksanakan, iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSM. Dan yang terakhir, pada tahun 1996, Akta Pendidikan 1996 diwartakan. Perubahan falsafah pendidikan negara diubah menjadi falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK.
Okey, falsafah pendidikan Islam sebagai asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Okey, dari aspek falsafah Islam, falsafah adalah bidang ilmu yang mempunyai 4 cabang berbeza tetapi saling berkaitan yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang berbeza. Okey, cabang yang pertama iaitu metafizik. Metafizik ni mengenal kebenaran terhadap keesaan Allah sebagai pencipta kepada manusia. Okey, dari cabang yang kedua, epistemologi. Epistemologi ni ilmu yang benar yang bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah dan ilmu-ilmu akal lain yang diterimalah sebagai dalil. Okey, cabang yang ketiga iaitu aksiologi. Aksiologi ni merupakan nilai kecantikan yang membentuk watak dan akhlak dalam diri manusia untuk mentadbir negara atau mentadbir alam semesta inilah. Dan yang keempat, cabang yang keempat iaitu logik. Logik iaitu berfikir secara bijaksana, berfikir untuk mencari kebenaran yang hakiki bagi menambah kecintaan terhadap kehidupan beragama iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada permulaannya tak ada falsafah pendidikan yang seragam untuk seluruh negara-negara Islam. Jadi negara-negara Islam ni bebaslah mengamalkan dasar dan sistem pendidikan ikut yang telah ditetapkan oleh pemimpin negara masing-masing. Oleh sebab itulah ada negara Islam yang mengamalkan ideologi yang ekstrim seperti di negara Iran dan juga Afghanistan, dan ada juga negara yang mengambil falsafah pendidikan dari barat seperti di Turki, dan ada juga negara yang mengadaptasikan falsafah pendidikan dari negara-negara lain seperti di Malaysia. Oleh sebab itu, pada tahun 1977, Pertubuhan Negara-Negara Islam Sedunia OIC mengadakan satu persidangan khusus bagi membincangkan berkaitan dengan hala tuju, bentuk, proses dan juga hasil pendidikan. Oleh sebab tu maka terhasillah satu dokumen falsafah pendidikan Islam, yang mana falsafah pendidikan Islam ni yang telah didokumentasikan ni boleh dijadikan sebagai rujukan bagi negara-negara yang mengiktiraf mereka sebagai negara Islam lah. Dalam falsafah pendidikan Islam, dia merangkumi beberapa prinsip iaitu intelek, rohani, emosi dan juga fizikal, yang mana yang membawa kepada individu yang berilmu, beramal, berakhlak dan juga bertakwa, yang menghasilkan keimanan yang jitulah untuk membina masyarakat yang harmoni, hormat menghormati dan bantu-membantu antara satu sama lain. Okey. Seterusnya kita beralih ke falsafah pendidikan barat. Seperti mana yang kita tahu, falsafah pendidikan barat juga merupakan salah satu asas pembentukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan, kerana FPK mengambil acuan daripada falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan barat untuk dirangkumkan menjadi falsafah pendidikan bagi falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, dalam falsafah pendidikan barat, mereka bermula daripada mazhab falsafah yang terbentuk di barat lah secara umum. Okey, mazhab falsafah ataupun kumpulan aliran fahaman atau pemikiran falsafah secara umum ni terbahagi kepada 4. Yang pertama, idealisme. Idealisme ni mereka berpendapat bahawa pengetahuan tu boleh diperoleh tanpa melibatkan deria ataupun pengalaman. Dia diperoleh melalui logik akal lah. Okey, dan yang kedua merupakan mazhab realisme, iaitu mazhab falsafah realisme ni dia berpendapat bahawa pengetahuan ni adalah hasil interaksi manusia dengan alam dan alam sekeliling dia. Dan semakin banyak bila dia semakin banyak berinteraksi, maka semakin banyak jugalah pengetahuan dia. Okey, falsafah yang ketiga, falsafah mazhab pragmatisme. Pragmatisme ni mereka beranggapan bahawa pengetahuan adalah berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seseorang, dengan antara hubungannya dengan
persekitaran dia. Oleh kerana pengetahuan manusia ni sentiasa akan berubah lah setiap hari disebabkan pengalaman yang berbeza. Jadi kebenaran juga akan jadi berubah. Dan yang seterusnya, mazhab falsafah yang keempat iaitu eksistensialisme. Kalau mazhab eksistensialisme ni kebebasan individu lah, dia memberi kebebasan sepenuhnya. Ilmu pengetahuan ni dia berpunca daripada pengalaman. Oleh kerana individu bebas menentukan persekitaran sosial dan fizikal dia, maka semakin banyak interaksi seseorang itu dengan persekitaran dia, maka semakin banyaklah pengalaman yang dia akan dapat. Seterusnya kita beralih kepada aliran falsafah pendidikan barat. Okey, aliran falsafah pendidikan barat ni pula terdiri kepada 4 aliran. Yang pertama perennialisme, yang kedua progresivisme, dan yang ketiga essentialisme, dan yang keempat reconstructionisme. Okey, kita tengok perennialisme ni merupakan suatu pandangan pendidikan yang konservatif dan tradisional lah. Kiranya bagi perennialisme ni, ilmu yang terkumpul sejak daripada awal peradaban manusia tu kita harus dijadikan sebagai asas kepada pendidikan. Dia lebih kepada pendidikan adalah ke arah mendapatkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebutlah. Dan dia menitik beratkan tentang pendidikan ni sebagai latihan bagi membentuk dan memperkembangkan mental dan intelektual. Dan kebenaran dapat diperolehi daripada karya-karya agung sepanjang tamadun manusia bermula lah. Okey. Dan kita boleh tengok aliran falsafah pendidikan barat yang kedua iaitu progresivisme. Okey, bagi progresivisme ni, kelahiran manusia ke dunia ni adalah bersifat suci. Corak individu manusia juga bergantung kepada persekitaran serta masyarakat lah. Jadi prinsip pendidikan dia adalah proses yang mencorakkan manusia mengikut persekitaran yang sedia ada. Jadi kanak-kanak ni harus bebas lah untuk membesar dan berkembang. Dan kita harus menggalakkan minat yang ada kepada manusia ni dan memberi pengalaman langsung sebagai rangsangan yang paling baik untuk dijadikan sebagai kaedah pembelajaran kepada kanak-kanak terutamanya. Dan kerjasama yang erat harus diwujudkanlah antara sekolah dan rumah. Akhirnya ibu bapa dan guru sama-sama berperanan untuk pelajar ni. Okey, dan yang ketiga essentialisme. Aliran falsafah barat, falsafah pendidikan barat, essentialisme ni merupakan dia menekankan bahawa pendidikan ni adalah melalui pengetahuan teras yang terkumpul dan berkekalan buat beberapa lama. Okey, dia berpendapat bahawa pendidikan ni bertujuan menyampaikan warisan budaya dan sejarah. Kiranya fitrah manusia ni sebenarnya kekurangan nilai murni yang sempurna. Jadi benda tu yang perlu diterapkan untuk jadi insan yang lebih baik. Dia bergantung kepada pengaruh kebudayaan jugalah. Jadi pengaruh kebudayaan tu nak bawa melalui apa? Melalui pendidikan ni. Jadi ilmu diperolehi dengan berkesan bergantung kepada pelajar tersebutlah. Kalau pelajar tu rajin, ilmu dia pun akan dapat lebih berkesan lah macam tu. Okey, dan yang seterusnya kita tengok kepada aliran mazhab aliran falsafah pendidikan barat yang terakhir iaitu reconstructionisme. Reconstructionisme ni dia berpendapat bahawa pembentukan semula masyarakat adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi prinsip dia berpendapat bahawa pendidikan ni bertujuan untuk pembaharuan perkara-perkara yang terdapat dalam sistem sosial. Contohnya kurikulum. Dalam kurikulum dia lebih menekankan kepada mata pelajaran sains dan sains sosial dan ekonomi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan terangkan berkenaan dengan perbandingan falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Antara kriteria perbandingan yang saya dapat simpulkan kat sini, yang pertama, masyarakat dan pendidikan, orientasi ilmu, pembelajaran murid, pengajaran guru dan juga matlamat
pendidikan. Okey, untuk kriteria yang pertama, masyarakat dan pendidikan. Falsafah pendidikan barat tradisional, sekolah merupakan institusi pendidikan formal. Sekolah merupakan ejen pembudayaan, pendidikan matlamat masyarakat, nilai bersifat objektif dan tetap berdasarkan persetujuan ramai. Falsafah pendidikan barat moden, rumah sebagai institusi pendidikan formal. Sekolah memajukan masyarakat, pendidikan kembangkan potensi, nilai bersifat subjektif iaitu individu. Falsafah pendidikan Islam, pendidikan sepanjang hayat, kembangkan akal, roh dan jasad, matlamat pendidikan untuk menjadi insan yang sempurna, iman, ilmu dan amal. Falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan ialah usaha berterusan, pendidikan untuk membentuk masyarakat yang harmoni, sejahtera dan makmur. Okey, saya akan terangkan beberapa poin dalam falsafah pendidikan barat tradisional, iaitu berkenaan dengan poin sekolah merupakan ejen pembudayaan. Maksudnya kat sini, sekolah sebagai ejen yang mempromosikan kaedah-kaedah ataupun nilai-nilai yang ada dalam falsafah pendidikan barat. Contohnya, dalam pendidikan di Perancis, penekanan diberi terhadap pemahaman yang mendalam tentang budaya, sastra dan sejarah nasional sebagai sebahagian benda penting dalam pendidikan. Kalau di Jerman, pendidikan vokasional dan praktis yang ditekankan bersama dengan pengetahuan teori dan praktik. Kalau di Malaysia, prinsip-prinsip pendidikan barat tradisional tidak terlalu dominan, tetapi boleh diadaptasi dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya setempat. Seterusnya, nilai bersifat objektif dan tetap berdasarkan persetujuan ramai. Maksudnya kat sini, nilai-nilai ini dianggap sebagai universal dan berlaku kepada semua individu tanpa mempertimbangkan perbezaan budaya atau konteks sosial. Dalam konteks negara Malaysia, pendidikan tidak secara menyeluruh mengambil nilai-nilai objektif dan tetap dari pendidikan barat tradisional sebab negara Malaysia memiliki pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan multibudaya yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan etnik yang ada di negara Malaysia. Seterusnya, untuk falsafah pendidikan barat moden, ada beberapa poin yang akan saya terangkan. Yang pertamanya berkenaan dengan sekolah memajukan masyarakat. Maksudnya kat sini, sekolah akan melahirkan insan-insan ataupun pelajar-pelajar, manusia yang berkemahiran dari segi intelektual dan vokasionalnya yang akan memajukan masyarakat. Malah sekolah bergerak sebagai kunci kepada kemajuan sesebuah masyarakat. Seterusnya, nilai bersifat subjektif iaitu individu. Maksudnya nilai subjektif itu lebih kepada individu berbanding dengan falsafah pendidikan barat tradisional yang berdasarkan kepada persetujuan ramai. Okey, seterusnya kita bergerak pada slide yang kedua iaitu orientasi ilmu. Falsafah pendidikan barat tradisional fokus kepada sastra dan juga sains, pengkhususan. Kurikulum ditentukan oleh guru, sekolah dan juga pusat. Falsafah pendidikan barat moden bersepadu dan multidisiplinary. Umum, kurikulum berasaskan keperluan dan minat murid. Falsafah pendidikan Islam berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada agama Islam. Falsafah pendidikan kebangsaan menyeluruh, bersepadu dan seimbang, melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Okey, untuk orientasi ilmu pula, untuk poin di bawah falsafah pendidikan barat tradisional, pengkhususan, maksudnya kat sini ia spesialis, orientasi ilmu dia spesialis dalam bidang-bidang yang tertentu. Contohnya dalam ilmu fizik, biologi ataupun psikologi. Jadi pakar-pakar yang dalam bidang ni sering mengkhususkan dirinya dalam bidang-bidang tertentu. Contoh seperti fizik, fizik nuklear, biologi molekul ataupun psikologi perubatan. Dia lebih kepada spesifik pengkhususan. Yang kedua, saya nak terangkan berkenaan dengan poin yang di bawah falsafah pendidikan barat moden,
iaitu bersepadu dan juga multidisciplinary. Maksudnya kat sini kesepaduan dalam pelbagai disiplin ilmu untuk memberi kefahaman yang mendalam dan melahirkan generasi yang berfikiran kritis dan berkemampuan untuk menghadapi cabaran yang semakin kompleks pada masa akan datang. Selain itu, poin umum di bawah falsafah pendidikan barat moden. Maksudnya, ia membuka peluang ataupun membuka laluan pengetahuan yang luas kepada pelajar sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia yang mereka hadapi dan mampu untuk beradaptasi dalam berbagai situasi dan perubahan yang terjadi. Tidak terlalu khusus dalam bidang-bidang yang tertentu. Dia lebih kepada general. Okey, untuk slide yang seterusnya, pembelajaran murid. Falsafah pendidikan barat tradisional, tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat. Kandungan subjek dibahagi kepada beberapa unit secara terasing. Falsafah pendidikan barat moden, tumpuan terhadap penyelesaian masalah, kandungan subjek secara bersepadu. Falsafah pendidikan Islam, pembelajaran secara berterusan, tumpuan kepada agama, akhlak dan manusiawi. Falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan sepanjang hayat, mengembangkan potensi individu, memupuk peradan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, untuk slide ini saya akan terangkan berkenaan dengan kandungan subjek dibahagi kepada beberapa unit terasing dan juga kandungan subjek secara bersepadu. Okey, untuk falsafah pendidikan barat tradisional, kandungan subjek dibahagi kepada beberapa unit terasing. Maksudnya, kita ambil contoh sains, subjek sains yang merupakan disiplin ilmu yang terasing dengan pecahan bidang tertentu. Maksudnya tu dia pecah seperti fizik, biologi, kimia dan juga ilmu alam. Setiap pecahan bidang ini memiliki kaedah ataupun metod penelitian, teori dan juga konsep yang tersendiri yang dijelaskan secara berasingan. Itu maksud dia. Yang kedua, untuk falsafah pendidikan barat moden ni, kandungan subjek secara bersepadu. Maksudnya kat sini, kandungan subjek secara bersepadu itu kalau falsafah pendidikan barat moden ni dia mengintegrasikan disiplin ilmu melalui pendekatan yang lebih bersepadu dan multidisiplin. Maksudnya itu pelbagai, bersepadu dan pelbagai untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik kepada para pelajar. Maksudnya kat sini dia menjalankan melalui pendekatan yang lebih bersepadu dan multidisiplin yang pelbagai. Itu maksud dia. Okey, untuk slide yang seterusnya, pengajaran guru. Falsafah pendidikan barat tradisional, orientasi teks dan bilik darjah berkumpulan secara keseluruhan. Falsafah pendidikan barat moden, orientasi pelbagai bahan dan masyarakat, keseluruhan, kumpulan kecil dan individu. Falsafah pendidikan Islam, pengajaran berpusatkan guru, guru sebagai role model, pengajaran berorientasikan eklektik, pengetahuan, murid dan masyarakat. Falsafah pendidikan kebangsaan, mendidik secara menyeluruh, bersepadu, seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Okey, untuk falsafah pendidikan barat tradisional dalam slide ini, orientasi teks dan juga bilik darjah. Maksudnya kat situ pengajaran guru ni berdasarkan kepada teks ataupun buku yang dilakukan di dalam bilik darjah. Seterusnya, berkumpulan secara keseluruhan ni maksudnya pengajaran guru selalu dijalankan secara berkumpulan. Kita ambil contoh, kalau ada aktiviti ceramah, diskusi perbincangan, demonstrasi dan lain-lain. Maksudnya itu interaksi hanya berlaku dalam kumpulan besar di antara guru dan juga pelajar keseluruhannya. Dia tiada kumpulan-kumpulan kecil. Untuk yang moden pula, orientasi pelbagai bahan dan masyarakat. Maksud dia kat sini, pengajaran guru tu bersumberkan pelbagai bahan. Contohnya bukan sahaja teks, malah penggunaan teknologi, media digital dan lain-lain lah yang boleh dijadikan sebagai sumber pembelajaran.
Untuk poin keseluruhan kumpulan kecil dan individu pula, maksudnya kat sini pengajaran guru tu tidak hanya fokus kepada keseluruhan kelas, tetapi ia juga melibatkan pembelajaran dalam kelompok kecil ataupun individu. Contohnya dalam pembelajaran tu ada aktiviti secara berkumpulan, aktiviti berkelompok, aktiviti kelompok kecil dan juga ada tugasan individu dan juga yang sebagainya lah. Okey, seterusnya matlamat pendidikan. Falsafah pendidikan barat tradisional. Matlamatnya, masyarakat dan warga negara yang baik dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan, kemakmuran dan keharmonian masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan barat moden. Individu dan masyarakat yang berdaya saing dan mampu membawa perubahan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan Islam membentuk insan yang syumul iaitu sempurna, beriman, berilmu dan beramal soleh iaitu akhlak yang soleh. Falsafah pendidikan kebangsaan melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, berakhlak, bertanggungjawab, sejahtera, memberi sumbangan kepada keharmonian negara, masyarakat dan juga keluarga. Okey, untuk slide yang seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan sebagai falsafah elektif. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah hasil daripada gabungan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan kebangsaan tidak wujud dengan sendirinya tetapi ia adalah falsafah yang elektif, dinamakan oleh Abdul Rahman Aruf dan Zakaria Kasa pada tahun 1994 kerana terkandung di dalamnya falsafah pendidikan barat tradisional, perennialisme dan esensialisme, falsafah pendidikan barat moden iaitu progresivisme dan rekonstruksionisme, dan falsafah pendidikan Islam yang bermatlamatkan pembangunan insan dari segi intelek iaitu akal, rohani iaitu dalaman, emosi iaitu perasaan dan jasmani iaitu tubuh badan. Begitu juga dengan perkembangan manusia dari segi kognitif iaitu otak, afektif iaitu jiwa dan perasaan dan juga psikomotor iaitu tubuh luaran manusia.